أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله ومن اهتدى أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ya Allah, Engkaulah memiliki hati manusia, Engkaulah ya Allah pemilik hidayat. Turunkan cucur rahmatmu daripada kasih cintamu, terutamanya di bulan ataupun di bulan Zulhijjah ini, yang kau berkati dari amal-amal yang saleh, kau ganda lipatkan daripadanya amal-amal kebaikan kami. Jangan terlepas peluang kami ya Allah untuk mendapat rahmatmu, petunjukmu, nur dari kasih cintamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada muka surat 24 yang terakhir, kita buku kita dulu. Kita tak habis lagi tu, kita kena berhabis dah sebab kita baca kitab. Dia tak boleh kita baca kitab, kemudian kita nak tinggal gitu, dia jadi kata lakuh sumbang. Daripada 7 bentuk pergaulan lelaki dan perempuan yang disebut dalam bahasa Arab al-ikhtilat, yang telah disenaraikan oleh Muhammad Ahmad Ismail Muqaddam, iaitu seorang ulama terkenal masa kini. Yang ke-7 ke-8 ialah dalam bentuk pergaulan dalam konteks pekerjaan, iaitu G, persatuan, kenderaan, pusat membeli belah, hospital, jiran tetangga, majlis perkahwinan dan keraian. Yang ini insya-Allah kita akan bahaskan di dalam bab yang ke-8. Kitab yang saya sedang usahakan sekarang dalam peringkat editing atau suntingan yang terakhir, nak minta nombor daripada SBN, iaitu makan masa sebulan jugalah. Proses tu dia akan makan masa. Kitab ini insya-Allah akan mengandungi 9 bab. Jadi cerita berkaitan dengan bagaimana pergaulan dalam konteks pekerjaan, adat-adat dia, kenderaan awam, bila kita naik taksi, naik bas, termasuk juga membonceng motosikal. Ini isu besar. Terutamanya kalau di Indonesia, iaitulah Gojek. Gojek, iaitulah, ataupun kalau kita di sebelah Thailand, dia panggil apa? Motor narik ke apa? Dia panggil apa? Taksi motor. Dia panggil apa kalau di Thailand? Dia ada nama khas tu di Thailand. Kita ada usaha dulu masa kerajaan PS memerintah untuk memperkenalkan Gojek, iaitu motosikal taksi. Tetapi mendapat bangkangan macam-macam proses, akhirnya tergendala dengan kerajaan-kerajaan lingkup. Baik, jadi kita kita akan mengaji tu bagaimana di hospital. Kemudian H iaitu khalwat, di mana tempat berlaku yang bersifat yang memungkinkan berlaku khalwat. Contohnya seperti mana di tangga. Di tangga. Jadi di tangga, sukar untuk kita mengelakkan berlakunya ikhtilat. Sebab tangga ni berapa kaki biasanya lebar? Tangga berapa kaki tangga? Orang buat tangga, tukar buat tangga, berapa kaki tangga ni? Tak, 5 kaki kan? 5-4 kaki kan? Jadi kalau kita selisih jatuh tina, di waktu naik tangga tu, kalau hak jatuh berisi, hak tina berisi, kita proses ni. Betul tak? Jadi apakah itu tidak ada hukum? Apatah lagi kalau naik tangga, dalam tangga 3 tingkat, 4 tingkat, dia ini juga kawasan-kawasan yang mungkin tersembunyi daripada pandangan yang memungkinkan melakukan ikhtilat. Atau bagaimana kita di dalam list, perpustakaan dan sebagainya. Ini juga kita akan bincangkan dalam bab yang ke-8. Melihat kepada bentuk-bentuk yang dikemukakan di atas. Mana bentuk pertama ialah bentuk pergaulan ikhtilat atau pergaulan di antara anak-anak yang belum memayis di tempat tidur. Yang kedua ialah mengambil khadam ataupun mengambil pembantu rumah di rumah-rumah. Maka kemungkinan akan berlaku ikhtilat kerana biasanya khadam itu Indonesia, orang Filipin, wanita-wanita yang dalam keadaan sama, tidak sepanjang masa sesebuah rumah itu mempunyai beberapa orang di dalamnya. Mungkin kadang kita keluar ke kedai, maka yang tinggal di rumah itu adalah suami kita saja. Atau anak lelaki kita saja. Maka ini menyebabkan berlaku ikhtilat. Yang memungkinkan kalau kita tidak memahami
adab-adab dia membawa dalam keadaan dan membawa kemurkaan dan laknat Allah tanpa kita sedar. Dan itulah beberapa perkara sehingga kita bincangkan tadi, memperlihatkan pandangan beliau, yakni Syekh Musa'il Muqaddam, selari dengan pandangan ulama yang berpendapat bahawa hukum asal pergaulan adalah haram. Ini kita boleh baca kecenderungan ijtihad atau pemikiran para ulama itu melalui pendapat-pendapatnya, di mana yang telah saya sebut tadi atau telah kita bincangkan. Saya yakin bahawa kebanyakan ulama-ulama salafi yang beraliran seperti mana Mekah, beraliran hadis, dia akan melihat bahawa ikhtilat itu kebanyakannya dalam bentuk yang haram, kerana mereka di antara golongan ulama yang tasyaddud dalam perkara berkaitan dengan pergaulan. Seperti mana kalau kita lihat di kota Mekah, di Kuwait, di Arab Saudi dan sebagainya, di pengasingan lelaki di antara perempuan itu begitu jelas, sehingga sekolah mereka di antara lelaki itu diasingkan, bahkan mereka tidak membenarkan wanita itu mempunyai lesen memandu kereta, dan mereka tidak membenarkan pergaulan wanita-wanita itu berlaku secara bebas. Harta di restoran mereka pun ada tempat yang dikhususkan kepada ahli keluarga dan muslimat. Cuma dalam kebelakangan ini, kalau tak silap saya dalam 2-3 tahun lepas, iaitu Sultan Salman bi'ilgha'i telah mengilgha'kan undang-undang Majlis Pembandaran yang mewajibkan setiap kedai yang dia buka tadi mesti mempunyai tempat yang khusus bagi wanita. Kalau dulu tuan-tuan masuk KFC, walaupun KFC itu adalah Amerika, tetapi bila tuan masuk KFC di Arab Saudi, dia mengasingkan antara lelaki dan perempuan, termasuk juga barisan beratur untuk mendapatkan itu pun diasingkan. Kita campur war gitu, laki-laki tino jatuh, duduk sekali gitu ya. Tapi kita patut boleh buat tanpa kita diarahkan. Bila kita memahami benda ni, seperti mana peraturan kita di Kelantan, di mana supermarket di antara lorong lelaki dan lorong perempuan itu berbeza. Dia tulis itu khusus untuk wanita, khusus lelaki. Kadang-kadang kita pergi mall, waktu tidak ada perempuan tu cerita lain lah. Tetapi inilah usaha yang telah dilakukan oleh Tuan Guru almarhum di waktu dia memerintah, iaitu bukan saja tandas perlu diasingkan, tetapi perkara yang boleh kita lakukan di dalam kemampuan kita ialah perkara paling mudah, ialah kaunter pembayar. Kaunter bayaran diasingkan lelaki dan perempuan. Baik, jadi ini bentuk-bentuk yang cuba telah diterapkan. Tetapi sejauh mana kejayaannya, apakah tuan-tuan merasakan benda itu kecil? Ini masalah. Sebab kita tidak ada kesedaran yang mendalam, menyeluruh berkaitan dengan pergaulan ni. Kita rasa tak apa, macam gitu. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Kenapa? Kerana pengajian kita di dalam bidang fiqh ini tidaklah begitu mendalam. Antara bentuk-bentuk pergaulan yang lain dikaplikasikan haram, seumpama pergaulan di tempat maksiat seperti mana disko, kelab malam, pesta-pesta nyanyian zaman ni, tidak ada khilaf lah di kalangan ulama, kerana syarat yang ketujuh daripada pergaulan ialah mesti mempunyai tujuan yang sah di sisi syarak. Mesti mempunyai tujuan yang sah di sisi syarak. Jadi kalau pergi ke tempat yang maksiat, maka pergaulan di tempat itu tidak dapat lari dan sunyi daripada hukum-hukum haram. Jadi kita kena pastikan ini ya, supaya anak kita, sesiapa saja boleh memilih tempat yang sesuai untuk dia berada di dalam masyarakat, kerana pergaulan ini suatu keadaan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi kita boleh elak dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, kesimpulannya, aktiviti pergaulan yang sesuatu yang perlu dilakukan dengan sandaran ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan kitanya ialah hal yastawil ladina ya'lamuna alladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang faham dengan orang yang tak faham? Tentu tak sama. Cuba kita lihat tuan-tuan. Berapakah negeri yang ada semangat ni? Di Malaysia ni, kita tak ambil tempat lain. Di manakah negeri yang ada semangat ni? Hanya 2 negeri saja.
iaitu Kelantan, dah lama. Yang kedua Terengganu. Di mana Terengganu sekarang telah menguatkuasakan panggung wayang, dia kena asingkan dan dibuka lampu. Kalau dulu dalam gelap, panggung wayang ni bukan tempat tengok wayang, tapi buat wayang. Kau mana dia ni? Biasa-biasa ni. Dia ni. Oh, tak sedap tengok Cile Bobby. Habis dia tak Cile Bobby tak? Di panggung Lido tak? Lido Kota Baru tak? 5 kali. Dia panggil ke apa? Dia ada berapa panggung di Kelantan baru ni? Kamu ingatnya panggung Lido sah, dekat dengan Grand River Review tu. Lido tu kamu tak ingat mana audience tu? Jabal UMNO tu. Amba wala tak tahu ya saat ni. Kuana bemak deh. Dia hafal benda ni budak ni. Moga bukan hafal, buhak dia buat dia ingat. Apa putus zaman jahiliah kita tabat belakang tu. Allah tabat dah. Oh kalau mati waktu tu. Ma'ayazubillah. Masa pergi gatih basikal tu dah duit bayar tiket tu pun curi pisau mak ni. Moga tiket apa sen tu? 20 sen, 30 sen juga dia ni. Ni kita telah memperkenalkan satu pendekatan yang baru, tujuan yang nak tengok wayang ni biar betul-betul tujuannya untuk menengok wayang. Jadi tidak ada unsur mengorat, unsur-unsur yang boleh dimonopolasi, diambil kesempatan dalam majlis itu, maka sebab itulah kaedah sekarang ni begitu baik. Jadi inilah usaha. Kalaulah yang memerintah ni tak faham benda ni, dia tak boleh buat. Rakyat pula tak ada kepahaman ni, dia tak sokong. Justru hadirin ibu-ibu, tuan-tuan, sidang hadirin, pendengar-pendengar dalam rakan saya Facebook, pengajian ikhtilat lelaki perempuan ini salah satu daripada pengajian yang berkait rapat dengan kehidupan kita. Makan law Kelantan kata, sehari suntuk kita hidup duk gaul dengan orang ni, memang mesti. Kalau kita tak gaul, dua ya. Sama ada kita hatu atau kita tak wali. Ya, kita tidak tak wali. Dia ni, tak gaul dengan orang ni. Jadi mau tak mau, kita akan terlibat dalam pergaulan ni. Okey, abang ni ada soalan. Kamuta, dia ada kos asing perempuan. Okey. Itu kena tunggu hamba menteri besar dalam abang ni. InsyaAllah hamba ambil tak calon tahun 2015. Hamba ajak nak ambil pilihan raya 15 ni. Tapi nampak gaya, mereka berebut merah, biru, hijau saja pula hamba. Cerita-cerita hamba pakai saja gitu. Saja guan. Memang lah. Tetapi seperti mana saya sebut, kita nak mengharapkan kerajaan untuk melaksanakan peraturan, kaedah-kaedah di dalam pergaulan ini, saya mengatakan hampir mustahil. Hampir mustahil. Sebab dia sangat normal dalam kehidupan kita dan dia sukar dikawal. Seperti mana saya sebut, kita ambil contoh mudah. Nigeria dan Sudan, bila mereka telah menang pada kali pertama Islam ni, mereka cuba memperkenalkan bas yang berasingan di antara lelaki dan perempuan. Bas ini pula ada yang telah disediakan ruangan yang khusus bagi orang Tina perempuan naik tangga ni, lelaki naik tangga ni. Tetapi secara praktikalnya tak jadi. Sebab kadang-kadang lelaki ramai, kadang-kadang orang Tina ramai, dia nak sumbat mana? Dia naik bas tiba-tiba kawasan perempuan tu dah penuh. Sebab dia kena bagi. Jadi untuk practically dia suka. Dari sudut ideanya memang bagus. Justru itu saya sebut bahawa Arab Saudi pun akhirnya sekarang ini dah tak ada dah bas. Bas yang mengasingkan lelaki dan perempuan pun tak ada dah. Kemudian tempat yang mengasingkan lelaki dan perempuan itu pun juga tak ada. Saya dah sebut pada minggu lepas bahawa seperti mana di sekolah dan sebagainya, kalau kita nak mengharapkan pihak kerajaan mengadakan itu, saya kata hampir mustahil.
untuk menyediakan sekolah muslimat saja, lelaki saja. So, apa mana kita kena buat? Kita kena laksanakan melalui kehidupan kita. Dengan cara kita memberikan ilmu, kepahaman kepada masyarakat, akhirnya kita yang faham ini melaksanakan dia dalam kehidupan kita. Sebab dia tak perlu peraturan. Contohnya, bila kita sekarang, kita dah makan buffet, siap. Makan buffet, tak. Bila makan buffet, kita pun beratur. Tak perlu ayat. Muslimat satu roh, lelaki satu roh. Jangan hidup bolok laki jatuh, laki tina. Tu orang panggil tidak faham. Jadi benda ni kita boleh buat tanpa memerlukan kaedah dan peraturan, kerana kaedah ni seperti mana masuk tandah. Ada orang masuk tandah. Orang tina. Ada ponesial je lah. Nak, hok ponel, hok maknya tu dia masuk tandah jatuh ke tanah tina. Oh tu dia bebas ni. Dia boleh berlaku dah ni. Bertepik molek dah ni. Nah, inilah saya minta supaya kita memulakan di masjid kita. Kita dah ada pintu perempuan muslimat dah ada pintu suku. Dia keluar masuk daripada pintu suku. Kita lelaki daripada pintu suku. Di sekolah-sekolah kat macam mana kami dikias, tangga lelaki dan perempuan berbeza. Lelaki turun tangga ni, perempuan tinggal tangga ni. Jadi tak berlaku ikhtilat. Tak berlaku ikhtilat di tangga. Sebab tangga ni tempat sempit yang boleh berlaku cabul. Kemungkinan cabul tu boleh berlaku sebab dia selisih terlalu dekat. Jadi dengan kita menggunakan beberapa kaedah yang kita akan belajar dalam bab 8 ni, asingkan tangga. Apa masalah? Sebab mesti sebuah bangunan mempunyai 2 tangga. Kalau tak mempunyai 2 tangga, memang tak lulus apa. Betul ke tak? Jadi kenapa benda ni kita tak boleh buat? Sebab tak ada kesedaran. Berapa lama dah kita sekolah, saya sekolah, tuan-tuan sekolah, tangga tu lah jatuh, tangga tu lah tina, tidak ada perbezaan, tidak ada pengasingan. Hal ini patut kita buat kerana benda ni daruri. Tapi kenapa kita tak ada kesedaran tu? Sebab saya kata tak ada orang nak ngaji kita ni. Kalau nak ngajar apa, dia mau mari ngajar apa, bab dikatakan ngaji tu kan, bermula semaya tu waji'iyyo. Dia ni. Ada kata tamu tu, kata tak haji motor, dia tak sedap kerja kita awi. Jadi memang, hak semaya tu, tak akan sudah pak bila. Tapi, kena semaya. Ngajilah. Tapi hak lain ni, tak sudah juga. Jangan kita duk nebah saja tu, siapa tak tanya pisah. Berat kita. Betul ke tak, amal rakyat ni? Jadi, kita imai-imai lah. Sekarang itu saya menyeru. Ajak anak beranak, anak tino kita, anak jatah kita tu supaya ngaji kitab ni. Musalli mu tak ngaji dah ni kitab ni mu pergi sekolah. Bila mu pergi sekolah, mu gaul dengan tina. Aku tak si tanggungjawab dah. Di atas, esok aku tak erti dah ni. Mari ngaji ni. Tapi kita makan KFC, gendut anak sekali naik kereta, penuh kereta. Berapa ramai kita mari sejid bawa anak. Nak pergi patah sekali naik 2 butir kereta pakat molek. Tapi berapa ramai 3 butir keluarga mari sejid sekali ke 2 kali. Setidak hari raya ya. Baik, ngepek hak tu sikit. Dah habis ni kita mula pasal buat tadi tidak utama ni. Jadi habis ni untuk mengharapkan kerajaan melakukan ini dari sudut praktikali sukar. Sebab dia perkara yang normal dalam kehidupan. Manusia tu sendirilah mesti memahami dia dan mesti mengamalkannya. Dalam bentuk-bentuk yang secara budaya, lama-lama kita akan menjadi satu budaya yang baik. Kita harap Kelantan memulakan benda-benda gini. Naik bah, kalau jatuh, duk berebut orang tino, duk belakang. Ni naik bah orang tino, mari tepuh kita. Nah, kita ketemu bagaimana kaedah naik bah. Ada lagi ulama ajar. Ya. Oh, habis tu cadar rakan-rakan buat 2 butir bah. Jatuh setina bah. Tak ada 2 bulan, syarikat bah tutup. Kita amu setuju pandangan abang. Betul, itu canangnya. Ideanya memang begitu. Tetapi tidak mungkin dilaksanakan.
Praktikal tu. Jadi kalulah amun nak kata dah. Kalulah siapa ada bah suku nah, hok jatuh dengan tin tu, orang tengok Islam, ish. Ayuh. Siapa benda ini pun kena diasingkan. Padahal benda ni mengerti sebagai kamu seorang Islam, lelaki perempuan dan mahram ini, mu kena ada adab. Jadi bila nak ibah, orang jatuh diri, orang tina duduk. Ni naibah kita duduk, orang tina duduk diri. Tak gentleman ke abu? Kalau aku tahu tak lelaki dah. Malu orang tina duduk berdiri, duduk pegang tali. Kita orang jatuh duduk cokor. Patutnya dia duduklah, adik duduk, abang diri. Sebab bila dia diri, dia dipamer, dia dilihat dari awam. Kalau bahaya anak tina kita, pakat dia tengok. Malu. Maka dia duduk, adik duduk, abang tak apa. Kecuali pokcik tua. Nah, kenapa adat ni tak boleh? Lepas tu kalau kita duduk pak orang tina, kita tak duduklah tempat orang tina. Kecuali darurat. Jadi kalau orang tina duduk sebelah tu, kita pula pergi duduk. Cari situ nak pula. Lepas duduk tu, adik nak pergi mana ni adik? Dia lagi korak. Celakak sungguh. Okey, faham ada tak? Sebab tu saya baca ayat tadi, hal yastawi alladzina ya'lamuna alladzina la ya'lamun. Apakah tindakan orang yang faham, tahu, sama dengan orang yang tak tahu? Takkan sama. Orang yang tahu dan faham, dia walaupun dalam keadaan mana, dia akan menjaga adab sekadar dia mampu. Tapi kalau orang tak faham, dia akan lakukan, bertindak berdasar kepada apa yang dia rasa dan apa yang dia fikir. Maka tentunya kesilapan akan berlaku. Baik, jadi itulah kita simpulkan. Kita terus pada muka surat 1 untuk jilid yang untuk pasal yang kedua tu. Saya cabut-cabut tu kerana lepas pada kita dapatkan buku nanti bulan depan ni, kita akan susun mulai. Analisa pandangan ulama. Dr. Abdul Karim Zaidan, nota kita. Nota yang kedua. Nota kedua. Sambung untuk nota kedua. Oleh kerana saya rasalah nak menyiapkan buku ni cetak sebulan lagi, maka saya pun berikan sedikit lampiran untuk kita memudahkan perbincangan. Seperti mana saya tegaskan bahawa hamba mari sini nak baca kitab. Nak baca kitab. Jadi kena ada kitab, teks, supaya kita dapat sesuatu yang lebih berkesan. Kalau dengar ceramah saja, maka dia seperti mana kita meletakkan air atas daun keladi, tubik tu, kita hilang. Sebab tu ngaji ni, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Kalaulah tidak penting kepada tulisan, Quran ni tuan-tuan pada hang apa? Buat gapo tulis? Tak perlu Quran buku ni. Sebab duk dalam dada. Seperti mana kata ulama, al-ilmu, al-aslu fil ilmi fi sudurina. Asal sumber ilmu ni hok duduk pahak dalam hati kami. Tetapi oleh kerana orang awal ni tak erti, fakatabna kami fi warqat. Kami pun tulis kitab ni supaya orang awal ni boleh ngaji. Fasyarakna man laisa minna. Maka masuk campurlah dalam pengajian ini orang-orang awam yang tidak daripada kalangan kami. Maka sebab itulah timbul perfahaman, timbul persisihan, timbul silap faham. Bila dia baca, dia tak ngaji. Ilmu dalam bahasa kita al-isnan. Al-ilmu, mana al-isnanu minad-din. Ilmu ni asal dia ngaji dengan tok guru. Dia ambil dia apa, dia ambil dia apa, dia ambil dia apa. Berdasar kepada sanad. Sebab tu kata Imam Syafi'i, iaitu kullu ulumin, setiap ilmu ni illa al-Quran mashghalatun. Ilmu ni selain daripada Quran, dia boleh diusahakan. Dia boleh diperoleh. Mengaji, mupanda. Quran memang tak boleh. Sebab dia daripada Allah. Mengaji lagu mana pun tak boleh. Jadi tahap pemikiran manusia dia ada dua. Tapi Imam Syafi'i sebut lagi illa hadisa wal fiqha minad din. Tetapi mu kena ingat, tidak Quran saja. Sebab daripada Quran ini keluar pula sumber yang kedua, iaitu hadis dan fiqh. Kalau kita ngaji ni fiqh.
Orang ngaji kita ngaji fiqh. Kitab Musalli apa kita ngaji fiqh. Dia juga daripada agama. Maka bila daripada agama, kullu al-ilmu ma qala haddasana. Ilmu itu apa yang kamu kena ambil daripada gurumu. Hak dia kata gapo, diwi pahag gapo. Wa kullu ma siwa zalik, lain daripada ilmu yang menutup dengan tok guru, fa waswasu syayatin. Dia adalah daripada waswas syaitan. Ngaji tak ada tok guru yang mai, sesat. Dengar tak ada tok guru yang mai, sesat. Tu ilmu ni bagi nutup. Jadi kalau anak kita siapa mengaji pakai duduk baca surat khabar, pakai dengar internet, kamu dia tengok daripada Google, dia ambil sekerat-sekerat. Hak ni ramai patua ada ustaz Google ni. Hadirin tuan-tuan dan hati Allah, tak panjang situ ambo. Tapi apa yang ambo nak sebut sini ialah ilmu mesti kita pelajari. Jadi dalam bab ni ambo yang ada kita mari ni nak ngaji kitab. Jadi ambo akan memaparkan pada tuan teks untuk membantu kita supaya pengajian kita lebih terarah, fokus dan berkesan. Analisa pandangnya ulama. Hak kita ngaji dulu, kita tak analisa. Jadi oleh kerana ambo nak susun balik dah ni. Supaya kita ambil sekerat-sekerat tadi, dah disusun balik, bila kitab nanti keluar, kita terus kepada pasal yang kedua. Baik. Abdul Karim Zaidan. Ni dia panggil Explodia Mar'ah. Ulama paling alim dalam rujukan masalah berkaitan dengan kewanitaan. Siapa dia? Dia lahir di Baghdad 917 dan dia baru meninggal 2014. 2014 dia baru mati. Dan dia ini satu kitab yang sangat terkenal iaitu Mufassal. Mufassal. Berpendapat hukum asal. Hukum asal ni ialah iaitu hukmul awal fil khitab ataupun khitabul awal. Khitab hukum Allah ni yang datang dari langit ni, hak pertama itu mana hukum asal. Contoh mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul siyam. Kami kata Allah memfardukan kepada kamu puasa. Maka puasa fardu ni ialah khitabul awal. Inilah hukum pertama yang diturunkan. Tetapi turun ayat yang kedua lepas pada itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa yang musafir, sakit, ada keuzuran, maka dia boleh fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh mengqada pada bulan selepas daripada Ramadan. Kenapa datang dua kali hukum daripada langit? Sebab dua kali hukum ni. Sekali kata wajib, sekali kata rukhsah. Ini makna kita kena faham hukum asal fi awalil khitab. Apa dia? Tu. Faham ke tak ni? Nengung bemak ni. Adalah haram. Dan haram tu kita tahu apa dia? Talabut tarki jaziman. Talabul tarki jazman. Iaitu untuk meninggalkan dia putuh. Kalau makruh nak buat tak apa, tak boleh buat pun. Orang kata tak dosa. Tapi kalau tinggal, boleh pala. Tapi kalau buat, tak apa. Boleh pilih lagi. Nak kau tak sih. Tapi haram ni, tak ada pilihan. Jangan tanya bila sebut arak, tak ada pilihan lain kau. Ustaz, arak ni takut ada boleh. Hak nombor 2 kau hukum lain kau. Mana ada putuh dah. Tidak ada lagi keduanya. Itu mana haram. Tetapi Syekh Abdul Halim Abu Syuqah. Ini ulama Mesir. Lahir 1924. Ni juga ulama besar kerana itulah hamba ambil dua daripada ulama ni mewakili pandangan-pandangan ulama kerana mereka berdua ini menulis dalam hal ehwal hukum hakam berkaitan dengan kewanitaan ini secara khususi. Abdul Halim Syuqah dia tulis dalam kitab Tahrirul Ma'ah fi Asri Risalah, iaitu apa namanya, pembebasan wanita pada zaman Nabi SAW. Ini dia menyalahkan kitab dia baik. Ini antara kitab rujuk Ambon. Baik. Menyatakan harus.
Haram dengan harus ni, dua hukum yang tuan-tuan berbeza. Harus ni mana ibahah, mana al-istiwa' bainal fi'li wa tark. Kita boleh pilih nak buat tak apa, tak si buat pun tak apa. Tapi jangan kita faham nak buat tak apa, tak si buat tu tak apa, tak nak buat tu tak apa, maka kita pun rasa tak ada hukum tu. Ini salah. Jadi ibahah itu pun juga hukum. Dia adalah khitabus syar'i. Tuhan beri keluasan kepada kita, mu nak buat tak si buat. Artinya mu boleh buat tak boleh buat, terhenti di atas perintah Allah. Amo kena jetik telinga. Masa amo belajar di Mesir bersama dengan Tok Guru amo iaitu Syekh Muhammad Amiru Syafi'i. Amo ngaji Mesir ni kita daftar masuk mazhab Syafi'i dah. Kemudian amo dek Mesir, amo cari seorang profesor yang nak ngaji dia mazhab tulen Syafi'i. Nama dia pun terkenal Said Muhammad Amir Asy-Syafi'i. Jadi amo ngaji dengan dia Kitabul Iqna. Semasa ngaji dengan dia ni, saya masih ingat orang Arab sendiri pun heran amo boleh ngaji dengan dia. Sebab dia bakir. Sebab dia bakir. Tapi amo pergi dogo-dogo, ngomong dia kata aku nak minta ngaji, aku ada 4 tahun sih. Kalau aku klik ni, aku tak tahu jadi ganu. Jadi mu kena ngaji aku. Jadi dia pun mikir, yalah menjadi kewajipan aku memari sini. Jadi mu balik bawa ilmu, maka kalau aku tak ngajar ni aku takut ditanya oleh Allah. Dia pun ngajar mu sore sama sore. Tapi ngaji dengan Arab ni kita kena bacalah daripada dia. Dia test dulu kita boleh baca tak boleh baca kitab ni. Beru baca dia dengar. Dia ada sarah. Kita baca beru kita bacalah, kita tak nak bagi. Tapi hamba tak suka ngaji dengan dia sah. Sebelum ngajinya jamu hamba penyebut tak. Kalau dia tak boleh ngaji sehingga mu makan dulu. Oh itulah orang Arab ni bab memuliakan tetamu. Mudah-mudahan Allah merahmati guru saya ni. Nah, dengan dirahmati oleh Allah, ilmu-ilmu hamba dapat ni banyak mau dapat daripada dia, terutamanya benda-benda kecil gini. Jadi hamba tanya dia, aku secara jujur, aku tak faham ya Syekh, gapo makna harus? Buat tak apa, tak buat tak apa. Mana khitab tak ada? Dia pepak je. Tengok apa? Ya begini. Nampak mudah ya tuan-tuan. Tuan-tuan payah harus ni, nak buat tak apa, tak buat tak apa. Seolah-olah kita tak ada hubungan perkaitan dengan syarak. Situ masuk amma. Ainal alaqatillahi, di mana hubungan aku dengan Allah di waktu aku mengatakan benda itu harus. Sebab al-istiwa' baina fa'li wa tarki. Benda ni buat tak apa, tak buat tak apa. Dia pun jetit telinga kamu, ya benih. Orang Arab ni dia panggil wahai anakku. Hal adakah mu boleh buat sesuatu perbuatan kecuali dengan izin Allah? Anak kata la. Fahadzal ibah atau fahadzal mubah, maka perkara ibah itu juga perintah Allah. Dialah yang mengatakan bahawa mu tak boleh buat, mu boleh buat. Bila disebut perkataan izin Allah, mu petah. Oh, ni ki dia. Ki maknanya mu duduk atas dunia ni, mu boleh gini-gini buat. Allah mengizinkan bagi kamu. Allah menentukan ia bagi kamu. Dia tak jadi sendiri. Sebab hukum ini ialah hukum yang dibina oleh Allah di atas kehidupan sini, tidak ada abasa, tidak ada yang sia-sia. Bila kita berpapah, maka menakarkan pada hari ini dengan bahasa yang tegas untuk memberi pahal di kakak supaya jangan kita pahal haruh ni seperti mana tak ada hukum Tuhan, tak ada Tuhan dalam tu, tak ada Allah. Buat tak apa, tak buat tak apa. Sedangkan dia akan bawa lagi al-iblagu fil ibahah, berlebih-lebih dalam perkara harus ini, dia boleh membawa kepada makruh. Bahkan boleh membawa kepada haram. Sebab tu Umar menyebut, tarakna tis'ata asyar minal ibahah, kami meninggalkan 9 daripada 10. 9 daripada 10. Perkara ibahan, kerana benda ini, dia sia-sia. Itu maknanya ibahah. Jadi, harus satu pihak, haram satu pihak. Jadi ulama yang dikatakan Abdul Karim Zaidan mengatakan dia haram, manakala Syekh Abu Syuqah mengatakan harus. Jadi harus ni bukan jangan apa, buat tak apa, tak apa. Itu adalah hukum Allah
yang memberikan rahmat kelonggaran kepada kita, nak buat tak apa, tak sibuat tak apa. Maka bila nak buat tak sibuat ini pun terhenti di atas kaedah syarak. Terhenti di atas peraturan syarak. Tidak mana terlepas daripada hukum syarak. Jadi walaupun kita duk main, siapa duk main lara, inilah maksud dia. Bila main hanyut, tengok TV siapa hanyut, kemudian main bola siapa hanyut. Perkara harus. Tetapi ada peraturan dia. Baik. Dalil-dalil, bila kita sebut dalil ni nas. Dan penghujahan oleh kedua-dua pandangan ulama tersebut adalah berdasarkan kepada ijtihad. Dalam isu semasa. Amu kena syarah dulu. Sebab kita kena faham. Bila sebut dalil, itu sama ada sumber-sumber syarak. Sama ada muttafaqun alaih ataupun mukhtalifun fi. Iaitu Quran, hadis, sunnah, ijma'. Termasuk juga masalih mursalah, al-istisan, sadu'u zara'i, amalul ahli Madinah, syar'un man qablana. Maka dalil ni, walaupun dia ada dalil, tetapi penghujahan itu mempunyai kemahiran yang berbeza. Dengan mana? Tidak semestinya seseorang itu mempunyai dalil, dia mempunyai kemahiran untuk berdalil. Contoh mudah. Imam Bukhari, seorang ulama yang begitu alim, bukan saja alim, hafiz ni tak boleh nak kira. Sebab dia menghafal ribuan, ratusan hadis dalam kepala dia. Tetapi dia tidak menjadi seorang mujtahid. Imam Muslim juga seorang muhaddis. Dia nakal hadis dalam Sahih Muslim. Tapi adakah dia ada mazhab? Tak ada. Sebab nak memetik dalil daripada, memetik pendalilan daripada dalil, dia kena mikir suku. Dia kena ada teknik pemahaman suku. Jadi di kalangan sahabat yang 120,000 tu, tuan-tuan percaya tak? Hanya 11 orang yang masyhur dengan fatwa. Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Mana lagi lain? Mana sahabat-sahabat lain? Kalaulah mereka mempunyai sejumlah hadis itu, terus mereka boleh mengeluarkan fatwa, maka tentulah kita ada mempunyai ramai mazhab. Tetapi nyatanya bahawa hanya beberapa orang saja yang berani untuk mengeluarkan fatwa, mengambil pendalilan. Baik. Jadi pandangan ulama itu adalah berdasarkan kepada ijtihad. Bila sebut ijtihad ni, apa makna ijtihad? Bazlu was'i. Bazlu was'i atau tahammulu musyaqqah. Iaitu sesuatu perkara yang berat. Dimasukkan di situ ialah seperti mana kata Syatibi, istifgharahu al-wus'i fi tahsilil ilmi au zanni bil hukmi. Iaitu penelitian ulama, penyelidikan ulama berdasarkan kepada dalil-dalil. Dia tu berijtihad ni tu, habis segala potensi ilmu dia nak memahamkan nafs Al-Quran ini untuk menghasilkan satu ilmu di dalam satu hukum. Ilmu ni apa dia? Kita faham ilmu. Acu amo tanya apa ilmu? Acu ayat kamu, apa makna ilmu? Habis mak, acu ayat kena, apa ilmu? Knowledge, boleh ayat gitu, tahu ilmu knowledge. Dalam pengajian kita usul fiqh, setiap tu dia ada takrif dia, dia ada ilmu istilah dia. Sebab tu Imam Syafi'i menyebut al-awam, orang awam ni, dia kata dia tak faham pun, tapi dia kecek lah. Tapi al-alim, orang alim, dia kecek, dia tahu. Hakikatul syai'. Ilmu ni i'tiqadul jazim, iaitu suatu keyakinan yang putuh. Apa ni? Al-mutabiqu, yang betul-betul bil waqi' an dalil. Sesuatu yang realiti, betul dan tepat berdasar kepada fakta. Tu baru panggil ilmu. Kalau tidak sampai tahap tu, dia panggil tidak ilmu. Benda tu betul dengan fakta. Kemudian benda tu telah putus dengan kebenarannya bahawa tepat dengan fakta.
Makna contohnya ayat Quran kau gapo bila kata gitu tu ben kuata. Tu makna. Nak boleh siapa ke tak tu. Payah memang. Nah, kita ilmu ilmu alih nak betul lah. I'tiqadul jazim iaitu keyakinan yang putus apa dia? Al-mutabiqu yang sesuai dan bertepatan anil waqi' bil waqi' dengan kenyataan atau fakta nak berdasar kepada dalil. Tu. Maknanya kita nak kata ribut, dia ada dalil, dia angin mari mana hujan. Tak betul memang budak tu nganduk, dia mau tahu mana menganduk tu buruk bucik tu. Takut buruk bucik itu kembung. Nah, okey banyak nak. Tak tambah-tambah kita lah ni mesti deria kak. Sebut pula dia tak puas hati rasa baru ni. Nah, baru ni minggu lahir pula ni ni. Oh kita kalau sebutir sore je bawa kurang kan kita ada 2 butir kan. Dah bawa 2 butir sore di 24 cakap makan buat kita ni ambo yang mari tang kosongnya. Dah okey, gorai tu. Jadi bila sebut ijtihad dia berdasar kepada ilmu yang ada latar belakang yang mempengaruhi untuk mendapat hukum syarak berdasar kepada ilmu. Nak tapah tahap ni maka dia melibatkan usaha yang sangat berat. Justru itu bila berdasar pada ijtihad maka hukum ini dia akan menjadi 2 atau 3, 4 atau 5. Melihat pada keadaan. Jadi dalam isu semasa sebab ikhtilaf ni tidak ada hukum ini pada zaman Nabi. Jadi kalau hukum berkaitan dengan kunut tak payah ijtihad, ulama dah keluar dah hukum berkaitan dengan kunut ni. Tahlil dan sebagainya, hukum ni begini dan sebagainya. Ni hukum yang berkaitan dengan hukum yang baru. Nah, contohnya apa dia? Zakat pendapatan. Ada ke tak ada zaman dulu tak ada macam mana nak menghasilkan ijtihad, maka kena cari dalil pula macam mana dalil. Kemudian anak tabung uji, maka anak tabung uji ni tak ada zaman Nabi. Anak hak tu macam mana hukum patu tupai rahim pula. Bukan saja tupai rahim tuan-tuan dan mati Allah. Banyak perkara-perkara yang keluar, maka dalam isu semasa dia memerlukan ulama wajib dia berijtihad. Sebab bila dia tanya fatwa, dia wajib memberikan hukum. Sebab dia tak boleh biar masyarakat melakukan perkara haram. Ini tugas berat yang dipikul oleh ulama. Justru hadirin hadirat, bila ijtihad perkara yang semasa, maka dia akan keluarlah hukum di mana tadi bersandar kepada asas-asas syarak, waktu dikemukakan dalil-dalil diraikan dalam perkara-perkara khilafiyah. Jadi perkara ataupun hukum berkaitan dengan ikhtilaf ini termasuk daripada khilafiyah. Lagu mana hukum khilafiyah? Isal kau kita. Dah isal kau apa? Tak boleh kalau ada puluk dia mau pergi lagi. Tengok. Sikit lagi kau lagu mana ni? Sikit lagi kita perhabis khilafiyah dah. Baik. Khilafiyah ni saudara tuan-tuan. Bila ijtihad ulama, dia mungkin perkara tersebut, bila sebut ijtihad, kelazimannya di dalam perkara-perkara yang tidak mempunyai nas yang qat'i. Di dalamnya sama ada dilalah dia tak dizanni ataupun dalil dia zanni. Maka bila begitu ulama terpaksa berijtihad. Maka bila berijtihad tuan-tuan, di dalam satu masalah timbullah kekhilafan berdasar kepada pemahaman tadi. Apa makna ikhtilaf? Ikhtilaf ni maknanya ialah fi kulli mas'alatin dalam satu masalah dia tidak ada satu perkataan, dia dul ittifaq. Dia makna akan ada an yakuna qaulaini au aksar. Dia mungkin ada 2 pandangan, 3, 4, 5, 6, 7, bukan siapa 11 mazhab. Kalau kita baca bismillah ni, Bismillahirrahmanirrahim dalam sembahyang ada 11 mazhab. Hong ni kata gitu, hong ni kata gini tu. Tak segi jauh lah tu daripada la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat seseorang. Ini antara ada yang sangat sahih. Jelas makna dia tidak sah sembahyang kecuali orang baca Fatihah. Maka kalau makmum lah ke mana? Kena baca tak kena baca sebab tak sah.
Sudah kidah. Mazhab kita makmum kena baca. Mazhab Hanafi tak. Tu pun kilah lagi. Semaya derah kau, semaya kau. Kalau semaya zuhur, kau, asar kau, maka sebahagian pendapat mengatakan makmum kena baca. Sebab hadis yang menyebut bahasanya qiraatul imam tadi, qiraatuhu. Bahawa qiraah imam itu adalah juga qiraah bacaan bagi makmum. Tapi oleh kerana dia jadi makmum baca sir, dia tak dengar bacaan makmum, maka dia kena baca. Kerana tu kita mengaji, kita maya di Saudi, tu imam dok baca, dia kukerah kok pakai sejadah, tuan-tuan. Mujur tak betul rokok Betul ke tak? Kita duk sudah, duk main teh bis betul lah pula tu imam sudih baca sedap, duk main sembo, belawai hok dia masuk, kita nak pergi bismillah, awas, duduk di Indonesia, tak sudah. Ayo. Betul ke tak kata ni? Ambo pernah maya terawih. Terawih telefon bunyi. 10 hari anak. Ambo dak semaya tingkat 3. Telefon bunyi. Dia pun tak boleh. Zaman tu zaman mula-mula handphone. Telefon pintar. Jadi bawa telefon kat nyengir berlaku sebagai satu lambai hidup moden. Dia pun letak balik. Moga terawih. Saya memang baca panjang. Moga sebelah dia. Maknanya mu tengok. Mu tengok. Moga dia sebelah dia. Nak tak tengok mana. Moga telefon tu bunyi. Patut buat silent lah. 3 kali telefon bunyi dia tengok. Lah kali dua kena. Dia tarik. Ambo tak tahu dia tarik. Tapi ambo jangkau. Aku dah maya bro. Jap. Mentah. Tarik tu. Nak kata ke mana? Bos kat tu dah. Ya, betul tak? Jadi bila sebut perkara khilafiyah ni, dia lahir dengan sebab memahami nas itu sesuatu yang bersifat pemikiran ijtihad berdasar pada nas. Jadi oleh kerana latar belakang, kemampuan ilmu yang berbeza, budaya, kerana itu Quran diturun sab'u masanin. Quran diturun dengan 7 qiraat. Jadi Nabi Allah meraihkan semua bahasa Arab. Justru itu apabila salah satu quru, apabila wanita itu diceraikan isterinya, naklah dia beriddah selama 3 quru. Imam Syafi'i kata 3 quru ni 3 kali suci. Sebab quru tu makna tuhur. Tetapi Imam Abu Hanifi kata di Baghdad lah al-quru tu damu. Quru di tempat aku Baghdad itu adalah darah. Maka maknanya aku 3 kali beza tu. Start 3 kali suci dengan 3 kali beza, betul tak? Jadi tuan-tuan, apa nak sama beza? Kerana khilaf timbul dengan sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Jadi ikhtilaf ni adalah rahmat. Ikhtilaf ni suatu tabi'i. Ikhtilaf itu ada satu sunnatullah. Sebab tu kata Imam, kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata pada mana, yasiruni sesungguhnya, yasiruni sesungguhnya, masarrani. Tidaklah membahagiaku. Sarrani bahagia. Masarrani tidaklah membahagiakan aku, kata dia, jika sahabat lam yakhtalifu ashabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku bergembira kalau sahabat ni tidak berselisih. Pelik tuan-tuan. Patutnya dia suka kalau sahabat semua sepakat. Pakai mudah. Tapi Umar Abdul Aziz kata tak. Sesungguhnya aku tidak gembira seandainya sahabat itu tidak berselisih di kalangan mereka. Fa iza lam yakhtalifu falam takun rukhsah. Kan kalau sahabat itulah tidak berselisih, nescaya kita tidak ada rukhsah dan rahmat dalam memilih pandangan ini. Jadi rahmat besar. Ikhtilaf ni jangan duk berlambang dia sebagai perpecahan. Tapi bagaimana kita mengambil perselisihan ini di dalam adab yang telah diajar oleh ulama. Sekadar tu dulu. Soalan pun tidak dibuka dah. Kita masuk ke 9 ni. Nah, ke mana? Hari ni Zulhijjah, esok 3 Zulhijjah. Cuma sedikit pesan Rama. Bulan-bulan Zulhijjah ni, kita sunat berpuasa. 8 hari straight. Kalau besok nak puasa, tak apa. Satu nak puasa, hari Isnin ni puasa. Perbanyakkanlah amalan kita kerana
Amalan Zulhijjah ini amalan yang sangat baik sehingga Allah berfirman wal fajri wa layalil ashr. Nah, jangan lepaslah. Jadi mocik-mocik kalau nak derma buat kebaikan, zikir, tahlil, banyaklah. Bulan-bulan ni mudah-mudahan di antara kalau kita berasa nak mati, minta mati lah. Berani ke tak? Memang. Tak berani mati. Dia bukan tak berani, dia kata kamu nak klik tanya reti nombor dia. Mati pun klik tanya reti nombor. Jadi sekarang tu aku boleh kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.